So keluarlah satu video hari ini. Dikatakan bahawa kerajaan akan membuang 800,000 orang penjawat awam. Daripada 1.6 juta tadi, 800,000 akan dibuang. Ada satu video tu disebarkan. Bila saya dengar video tu dalam berita tu tak sebut pun nak buang penjawat awam 800,000. Itu nombor satu. So kalau jumpa video ni, ambil petikan ni, letak. Dengar balik video tersebut, tidak disebut pun dalam video itu oleh pembaca berita itu, bukan menteri pun cakap, pembaca berita cakap akan dibuang 800,000. Menteri kata idealnya penjawat awam untuk 33 juta penduduk, kita hanya perlukan lebih kurang 800,000 pekerja. Penjawat awam lebih kurang 800,000 di sektor-sektor yang ada, setengah sektor tu terlalu banyak. Contoh sektor yang seperti hospital, iaitu kita perlukan jumlah tertentu, itu memang kurang. Tetapi ada sektor lain sebenarnya tak perlu terlalu ramai pun. Sebab banyak benda boleh di-automatekan, banyak benda boleh dia redundant work dan sebagainya. Tetapi kenapa banyak sangat ambil ni tuan-tuan? Yang tu tuan-tuan fikirlah sendiri kenapa berlaku. Now isu dia adalah menurut berita tersebut, idealnya 800,000, idealnya tak ada pun kata nak buang 800,000 pekerja. Meaning to say, in the future, kerajaan kena memikirkan bagaimana kita hanya perlu lebih kurang 800,000. Setengah-setengah kerja mungkin kita kena automatekan. Kan? Tak payah buang. Mana yang dah berhenti tu kita automatekan. Kerja 3 orang boleh jadi seorang. Itulah sebenarnya, dan ini yang disebutkan oleh Fahmi Fadzil di dalam berita pada hari ini. Ada orang kata Fahmi Fadzil tak buat kerja ke? Ni Fahmi Fadzil dah sebut. Dia kata apa? Tak pernah bincang kurangkan bilangan penjawat awam. Dia kata kerajaan tidak pernah mempunyai sebarang rancangan atau pembincangan untuk mengurangkan jumlah penjawat awam. Kan? Bilangan penjawat awam dalam kementerian Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata kerajaan sentiasa menghargai kerjasama penjawat awam selama ini. Berita 757 oleh Awesome TV siarkan kononnya ada cadangan daripada pemerhati yang cakap macam tu tuan-tuan, bukan kerajaan cakap. Bilangan penjawat awam untuk kurangkan bilangan penjawat. Kerajaan nafi sekeras-kerasnya tuduhan yang menyatakan penjawat awam akan dikurangkan. Inilah kadang-kadang dia orang ni jenis yang dia selective hearing tau. Orang sebut benda lain, dia faham lain. Orang sebut kata, dia faham hak. Dia faham hak. Dia faham incredible hak. Warna hijau, lepas tu dia besar-besar badan, dia menganas. Oh, incredible hak. Tak, aku sebut kata. Ini golongan ni lah. So, baru-baru ini dikejutkan bahawa ada kemungkinan doktor akan doktor akan membuat satu, orang kata apa, dia macam demonstrasi lah, dia tak puas hati. Ada satu blue code ke apa ke. Saya harap blue code tu datang pada mesyuarat doktor kontrak 22 hari bulan ini. Kan Dr. Zaleha mengatakan bahawa beliau akan bermesyuarat dengan doktor kontrak 22 hari bulan ini. Kemudian Kesihatan akan mengadakan mesyuarat town hall dengan sekumpulan pendesak yang mewakili doktor kontrak yang berkhidmat di hospital kerajaan. Menteri Kesihatan dalam akaun media sosialnya berkata, sesi itu akan berlaku pada 22 Februari di Ibu Pejabat Dewan Putrajaya. 4 hingga 6 petang. Ini susulan kenyataan hartal doktor kontrak bahawa Dr. Zaleha masih belum melibatkan pekerja penjagaan kesihatan yang berkhidmat secara kontrak untuk sektor awam lebih 2 bulan selepas pelantikannya. Sebaliknya, hartal doktor berkata pendahulu Dr. Zaleha berbuat demikian hanya 26 hari setelah dilantik pada 2021. Pada 2021, hartal doktor menganjurkan mogok di seluruh negara untuk menarik perhatian berhubung nasib doktor yang bekerja secara kontrak untuk hospital kerajaan. Doktor kontrak menghadapi risiko kontrak mereka tidak diperbarui selepas tempoh 5 tahun. Status kontrak menghasilkan mereka tidak menikmati faedah yang sama berbanding sejawatan dengan mereka. Beberapa perkara di kat sini. Okey, dia Dr. Zaleha nak jumpa. Sebelum kita cerita dengan doktor kontrak, pertama sekali kita nak bagi tahu doktor kontrak ni juga bahawa Dr. Zaleha sedang menunggu bajet yang akan dibentangkan 24 hari bulan ni. Jadi kalau bagi saya lah, kalau doktor kontrak ni nak buat hartal pun, buat selepas bajet. Tengok apa yang Anwar nak bentangkan berkenaan dengan doktor kontrak ni. Nanti malu diri sendiri, itu susahnya. Kalau lepas pembentangan itu, ada rupanya sesuatu untuk doktor kontrak. Okeylah, tapi kalau tak ada desak lah. Pada masa ini, daripada buat hartal, apa kata buat proposal? Apa benda yang boleh diserahkan, diberikan, bentangkan atau dicadangkan kepada Menteri Keuangan, apa yang kemahuan dan kehendak doktor kontrak.
Tuan-tuan, kita cerita tentang doktor medical, bukan sekat medical. Di Malaysia, kita menghadapi krisis kekurangan pelajar yang menyertai STEM. S-T-E-M. Science, Teknologi, Engineering dan juga Mathematics. Yang berkaitan dengan STEM ni, yang terutama bila kita bercerita tentang Form 4 yang ambil pure science, kita menghadapi kekurangan pelajar yang berminat dalam STEM. Even kalau Form 4, Form 5 dia ambil pure science pun, bila dia masuk diploma atau degree, dia tak berminat nak sambung ke STEM. Dia akan pergi ambil pelajaran yang social science. Kita menghadapi masalah itu sebenarnya. Ya, kita kekurangan doktor. Tuan-tuan tahu bahawa kita memerlukan di dalam engineering saja, kita perlu 3,000 engineers. 3,000 engineers. Dan doktor pula, bila dia masuk bekerja dengan kerajaan, dia tengok gaji tak berapa besar berbanding dengan swasta. Berbanding kalau dia kerja dengan swasta. Bukan bandingkan pekerja swasta, tak. Doktor yang kerja dengan hospital kerajaan, dia compare dengan doktor yang kerja di hospital swasta. Ada setengah hospital swasta tu tawaran gaji lebih tinggi. Jadi, keluarlah doktor-doktor ini bekerja di hospital swasta ataupun pergi ke luar negara. Kita tak salahkan doktor ni, tuan-tuan. Dah itu rezeki dia, dah itu peluang dia, ambil lah. Dah dia nak pergi. Tetapi dalam masa sama, kesan daripada apa? Kesan daripada kesihatan kita. Kesan dia kepada, Kementerian Kesihatan, kepada hospital-hospital, kepada klinik dan sebagainya. Itu kesan dia. The more kerajaan habis grad 2 tahun kena wajib praktikal dekat hospital kerajaan. Lepas praktikal, then dia decide, dia tak nak kerja, mungkinlah dia kerja kerajaan beberapa tahun, lepas tu dia pergi kat swasta. Kena train baru, kena buat baru. So nak selesai masalah ni macam mana? Itu yang permanent. Nak selesai masalah ni macam mana? Dr. Zaliha kita itu, kekangan dia adalah pada kekangan bajet. Kekangan dia pada kekangan bajet kerana apa? Tuan-tuan, kita kena ingat, bajet belum dibentangkan lagi. Gaji, bajet emergency yang Anwar bentangkan hari itu adalah untuk gaji Januari, Disember, Januari, Februari. Itu gaji mereka. Yang tu dah diluluskan. Tetapi yang akan datang ni belum lagi. Untuk 2023 punya bajet belum dibentangkan. So kita kena tunggu. Jadi sebab itu bila kita kata, bila dia orang nak buat satu keputusan, menteri nak buat satu keputusan, bukan terletak pada dia. Kalau dia kata, tak apa tuan-tuan dan puan-puan doktor sekalian, kita akan pastikan anda akan selesai masalah. Lepas tu kalau tak selesai, kena maki lagi. So prosedur tu ada. Kan? Bagi saya tuan-tuan, desakan itu berlaku dalam keadaan sekarang ni, saya rasa tak sesuai. Kalau betul-betul nak buat bagi cadangan. Bagi cadangan, apa yang boleh dilakukan? Okey, kita ambil contoh lah. Mungkin. Kalau doktor tak cukup sangat, apa kata kita ambil doktor daripada overseas? Kalau doktor dan juga medical professional tak cukup, kita ambil secara kontrak. Yang mana kontrak dekat Malaysia ni, contoh bukan wajib. Yang mana kontrak kat Malaysia, serap jadi permanent. Okey, tak apa. Tetapi kita ambil secara yang mana daripada overseas untuk jadi kontrak. Untuk memenuhi ruang-ruang yang mana kekosongan tersebut. Kita tak cerita lagi isu-isu kekurangan kedaifan hospital, kekurangan bahan-bahan medical. Kita tak cerita lagi perkara tersebut. Long hours dan doktor dan medical profession ni kena hadap dengan jumlah waiting list yang terlalu tinggi. Sampaikan stres dia orang terlalu tinggi di dalam hospital. Kita faham, kita tahu semua tu. Tapi nak selesaikan tu, dia tak boleh tiba-tiba kata, datang Dr. Zaliha, dalam masa 30 hari settle semua. Saya cabar doktor-doktor tu jadi menteri. Bagi cadangan. Tak payah jadi menteri lah, bagi cadangan. Macam mana nak selesaikan isu ini? Doktor-doktor ni bukan orang yang orang kata tak sekolah tinggi kan. Biasanya nak jadi doktor ni budak-budak pandai. Bagi cadangan. Macam mana nak selesaikan isu ini? Okey, serapkan daripada kontrak kepada permanent. Okey, itu satu cadangan, kos dan sebagainya. Satu cadangan. Lain, macam mana nak kurangkan bilangan, contohnya jumlah menunggu dekat emergency, jumlah menunggu dekat nak ambil darah dan sebagainya, jumlah nak menunggu untuk appointment dan sebagainya. Sebab hospital kerajaan kan free, ataupun kalau tak free pun bayar RM1 lah. Maksudnya kos dia rendah berbanding dengan swasta. Poinnya dekat sini adalah work together dengan government. Work together dengan government. Sebab government ni bukan government sebelum ini. 33 bulan dulu kamu nak hartal lah. Yang ni dah take over daripada orang sebelum ni. Jangan assume, doktor-doktor sekalian,
Bahawa bila dia take over tu, dia take over sistem tu sekali, seolah-olah macam dia bawa tu, inilah dia polisi dia. Jangan assume macam tu. Ini doktor lain, ini menteri lain, polisi dia pun akan berlainan. Bincang, apa salahnya bincang 22 hari bulan ni? Jumpa dengan menteri, bagi proposal. Apa yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dan kebaikan ni bukan setakat untuk doktor saja, juga untuk pesakit-pesakit yang menunggu terlalu lama, betul tak? Kita sebagai pesakit pun menunggu terlalu lama. Daripada kita bercerita mogok sekarang ini, okey, tak apa, itu hak masing-masing. Tak ada isu. Tetapi dalam masa yang sama, bagi cadangan, bagaimana nak... kami dah bagi cadangan Is. Itu yang menteri sebelum ni, dia tak bagi pada kita. Kan bagi cadangan lagi. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Oh, jadi kau tak nak dia orang demonstrasi. Tak ada isu nak demonstrasi. Demonstrasi, tapi apa dia nak achieve tu? Itu dia perkara dia. Dalam keadaan Dr. Zaliha baru jadi menteri, kerajaan baru terbentuk, apa yang kamu nak achieve daripada perkara ini? Benda ni boleh runding, boleh bincanglah. Mana tahu boleh selesai, bajet tak bentang lagi 24 hari bulan berbentang bajet. Mana tahu benda tu boleh dibawa masuk. We never know. Go and ask. Tetapi ada satu dekat Twitter, Blue Zone ke apa nama dalam Twitter ni. Dia buat, kalau you all tengok dekat dalam Twitter kan, Blue Code. Kerja dia hentam kerajaan je. Dia hentam, saya tengok je kan. Hentam, kata ni tak betul, hospital ni macam ni. Okey, cadangannya apa? Nak hentam tak ada masalah, itu okey. Tapi cadangannya apa? Apa nak kena buat? Dalam penyelesaian isu itu apa? Tuan-tuan, hospital kerajaan mempunyai antara hospital yang mempunyai kepakaran yang amat tinggi dan juga equipment yang mahal-mahal. Jangan tak tahu hospital kerajaan ni, kalau swasta tak mampu, dia sebenarnya hantar balik ke kerajaan, sebab kerajaan ada equipment yang kadang-kadang hospital swasta tak mampu nak beli. Kerajaan ada. Cuma kena menunggulah. Itu je lah dia punya cerita dia. Okay? Alright.